Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap semua penonton berada dalam keadaan sihat dan bahagia selalu, insya-Allah. Pada video kali ini saya nak ceritakan kisah seram pemanduan terakhir. Untuk kisah kali ini saya akan gunakan nama samaran Rajesh untuk memudahkan penceritaan. Kisah ni berlaku di India pada 22 Disember 2009. Pada masa tu dah pukul 6 petang. Rajesh dia ada janji dengan kawan-kawan dia nak berkumpul di bandar, di sebuah restoran untuk makan malam sama-sama. Rajesh dia duduk di kawasan kampung. Jadi jaraknya agak jauh lah dengan bandar. Lebih kurang 40-45 km macam tu. Masa tu Rajesh dia ambil handset dia dan dia call syarikat teksi untuk buat tempahan teksi. Dia nak bergerak daripada rumah pukul 7. Pada masa tu tahun 2009 di tempat Rajesh ni Uber, lepas tu Grab ni semua tak ada lagi. Handset canggih-canggih pun tak ada lagi. Aplikasi-aplikasi telefon yang canggih-canggih pun tak ada lagi. Keluarga Rajesh ni memang tak ada kenderaan sendirilah. Kalau ada pun basikal aja. Jadi kalau Rajesh dengan ahli keluarga dia kalau nak pergi ke bandar, sama ada call teksi ataupun kena pergi ke jalan besar, tepi jalan besar dan tunggu teksi lalu. Lepas tu tahan teksi tu. Macam tu je lah cara dia orang pergi ke bandar pada masa tu. Tak lama lepas Rajesh buat tempahan tu, Rajesh dapat satu mesej SMS daripada syarikat teksi tu. Dalam mesej tu ada bagi tahu maklumat pasal pemandu teksi yang bakal jemput Rajesh pada pukul 7 malam nanti. Rajesh pun bacalah mesej tu. Nama pemandu yang bakal ambil dia nanti adalah Rohan Singh. Selain daripada nama pemandu, dalam mesej tu ada juga bagi tahu nombor pendaftaran teksi. Tepat jam 7 malam, Rajesh dapat satu panggilan telefon. Bila Rajesh angkat, rupanya pemandu teksi. Pemandu teksi tu cakap dah sampai, dah ada di luar rumah. Masa tu Rajesh dia rasa macam terpegun lah. Wow, dia cakap memang on time. Tepat-tepat pukul 7 dah sampai depan rumah. Sebab selama ni bukan tak pernah call, bukan tak pernah tempah teksi, dah banyak kali. Tapi memang biasanya akan lewat sikit. Inilah first time yang betul-betul tepat masa. Rajesh pun keluarlah daripada rumah. Dan memang betul, ada sebuah teksi dah tunggu dia dekat luar rumah. Di tepi teksi tu ada berdiri seorang lelaki sedang mempersilakan Rajesh untuk masuk ke dalam teksi. Daripada apa yang Rajesh nampak, lelaki tu usia lebih kurang dalam ujung 50-an lah, lewat 50-an. Rambut pun dah putih, dah penuh dengan uban. Lepas tu pakaian dia bersih dan kemas. Itulah yang Rajesh nampak. Bila Rajesh dah masuk dalam teksi tu, Rajesh ternampak dekat cermin pandang belakang tu ada satu kad tergantung. Kad ID pemandu teksi berserta dengan gambar. Rajesh pun bacalah apa yang tertulis dekat kad ID pemandu teksi tu. Muka memang samalah muka pakcik tu. Nama dia baca Rohan Singh. Maknanya betul lah, driver ni lah yang sepatutnya ambil dia, yang ditempah tadi. Pakcik tu pun mulalah memandu teksi dan tinggalkan kawasan tu. Masa mula-mula nak bergerak tu, pakcik tu ada bagi tahu Rajesh. Dia cakap, "Encik, malam ni mungkin kita akan ambil masa yang lebih lah, lebih daripada biasa lah untuk sampai ke bandar. Sebab tadi masa dalam perjalanan nak datang ke sini, di sepanjang jalan daripada bandar ke sini ada kabus yang tebal. Jadi bahaya kalau saya bawa laju." Rajesh dia tak berapa kisah sangat, sebab dia dah janji dengan kawan-kawan dia nak berkumpul pada pukul 9 lebih macam tu. Dan pada masa tu baru pukul 7 lebih sikit-sikit. Jadi ada banyak lagi masa. Lebih kurang 15 minit perjalanan, Rajesh ni terperasan pakcik ni belum lagi hidupkan meter teksi. Jadi Rajesh fikir mungkin pakcik ni lupa. Jadi Rajesh dia ingatkanlah pakcik tu. Pakcik lupa nak hidupkan meter teksi ni ke? Saya baru terperasan. Lepas tu pakcik ni senyum aja. Pakcik ni senyum dan dia cakap, tak adalah, pakcik saja tak hidupkan. Perjalanan ni pakcik bagi percuma, dia cakap. Bila Rajesh dengar pakcik tu nak bagi percuma macam tu, dia rasa hairan lah. Dia pun tanya, "Kenapa pakcik?" Pakcik tu pun jawab. Dia cakap, "Hari ni sebenarnya hari terakhir pakcik bekerja sebagai seorang pemandu teksi. Esok pakcik dah tak bawa teksi dah. Pakcik dah bersara esok. Encik ni adalah penumpang terakhir untuk pakcik."
Lepas tu Rajesh pula cakap, oh ya ke? Tapi pakcik, saya rasa macam bersalah lah kalau saya tak bayar apa-apa langsung. Bila pakcik tu dengar Rajesh cakap macam tu, dia sekadar ketawa saja. Lepas tu dia cakap, tak apa cik jangan risau. Memang pakcik dah niat daripada siang tadi. Siapa-siapa yang jadi penumpang terakhir taksi pakcik ni, pakcik memang nak bagikan perjalanan percuma. Tak ada cas apa-apa. Bila Rajesh dah dengar pakcik tu cakap macam tu, dia mengalah je lah. Sebab memang dah pakcik tu niat daripada awal lagi. Kalau dia tak nak bagi pakcik tu belanja dia, seolah-olah macam belagak lah Rajesh ni. Jadi dia terima je lah. Dah memang rezeki dia nak dapat perjalanan percuma. Jadi dia terima je lah. Dalam hati Rajesh ni ada rasa terharu. Sebab jarang jumpa orang yang baik macam pakcik ni. Sepanjang perjalanan tu, Rajesh ni bersembang lah dengan pakcik taksi tu. Bukan main banyak dia orang ni bersembang. Sebab pakcik ni jenis yang ramah dan suka bercakap, banyak cakap. Macam-macam benda lah yang pakcik ni cerita. Pakcik ni bagi tahu dia dah bekerja sebagai seorang pemandu taksi selama 35 tahun. Dan katanya pakcik ni dalam masa 35 tahun tu, dia tak pernah sekali pun terlepas pick up penumpang dan tak pernah lewat walaupun sekali. Dia bercakap tu dalam keadaan bangga lah. Nada dia tu nada bangga lah. Dia cakap dia tak pernah lewat tu sambil tunjukkan jam tangan dia. Rajesh ni hanya sekadar senyum dan angguk saja bila dengar pakcik tu cakap macam tu. Masa tu Rajesh ni terperasan. Masa pakcik tu tunjuk jam dia tu tadi, dia terperasan jam tu memang dah buruk, nampak dah buruk lah. Dan jam tu rosak sebab jam tu menunjukkan pukul 6.45. Sedangkan pada masa tu dah dekat pukul 8 malam. Masa tu terdetik dalam hati Rajesh, macam manalah pakcik ni boleh datang on time sedangkan dia pakai jam rosak. Masa tu sebenarnya pakcik tu perasan Rajesh ni tengok jam tangan dia. Pakcik ni buka pula cerita pasal jam tangan dia tu. Pakcik tu cakap, memanglah jam pakcik ni cik tengok buruk kan, tapi pakcik cukup sayang dengan jam tangan ni. Jam tangan ni ayah pakcik yang bagi hadiah dekat pakcik. Pakcik pakai jam ni setiap hari, dia cakap. Lepas tu diorang ni pun sambung lah bersembang. Macam-macam topik lah, macam-macam benda lah pakcik tu cerita. Kebanyakan pasal keluarga dia lah. Pakcik tu cakap dia ni duda. Lepas tu anak dia baru dapat kerja jadi engineer. Lepas tu dia cerita anak dia baru kahwin, anak lelaki dia baru kahwin. Dia dapat menantu dia dah mengandung. Macam-macam benda lah dia cerita. Bila dah bersembang macam tu, jadi macam tak sedar lah masa berlalu. Sedar tak sedar dah sampai dekat destinasi, dekat dengan restoran dekat bandar tu. Jadi Rajesh ni pun keluarlah daripada taksi. Dia ucapkan berbanyak terima kasih lah dekat pakcik tu. Dia bagi tahu pakcik tu, terima kasih lah pakcik sebab belanja saya trip taksi pada malam ni. Tapi Rajesh dia bagi tahu pakcik tu, tapi pakcik, saya ada nak bagi hadiah dekat pakcik sebagai tanda tahniah lah dan terima kasih daripada saya. Tahniah sebab pakcik dah bersara esok, dan terima kasih sebab dah belanja saya. Saya nak bagi jam tangan ni dekat pakcik. Dia pun cabut jam tangan yang ada dekat pergelangan tangan dia tu dan dia bagi dekat pakcik. Pakcik ambil lah jam tangan saya ni sebab saya tengok jam tangan pakcik tu dah rosak. Dia bagi dekat pakcik Rohan Singh tu tadi. Tapi pakcik ni mula-mula dia macam malu-malu, dia tak nak ambil mula-mula. Tapi bila Rajesh ni dah bagi, dia macam dia merayu lah, ambil lah pakcik. Tadi terima kasih saya dekat pakcik ni, dia cakap. Akhirnya pakcik tu ambil lah jam tangan Rajesh tu. Pakcik tu pun mula memandu meninggalkan kawasan tu. Pakcik tu tersenyum sambil melambaikan tangan lah dekat Rajesh. Rajesh pun mulalah berjalan masuk ke dalam restoran. Rajesh tengok dah ada 2-3 orang kawan-kawan dia yang dah sampai dalam restoran tu. Rajesh pun pergilah join kawan-kawan dia tu yang mana yang dah sampai tu. Dia pun order lah makanan dan minuman dia. Tak sampai 5 minit lepas tu, Rajesh ni dapat satu panggilan telefon. Rajesh pun angkat lah. Lepas tu Rajesh dengar suara perempuan. Perempuan tu cakap, saya adalah operator daripada syarikat sekian-sekian-sekian. Dia bagi tahulah nama syarikat tu. Syarikat teksi yang Rajesh buat tempahan teksi tadi. Lepas tu operator tu cakap, pihak kami mohon maaf sebab teksi yang cik tempah belum lagi sampai. Kami sedang aturkan untuk pemandu lain datang pergi jemput encik. Harap encik sabar menunggu. Lepas tu bila dengar macam tu, Rajesh ni jadi macam keliru lah. Rajesh tu pun cakap lah dekat operator tu, dah salah pelanggan ni kot.
Saya dah sampai dah dekat destinasi yang saya nak pergi ni. Dah sampai ke bandar sekarang ni. Pemandu taksi tadi pun datang tepat masa, on time datang. Lepas tu operator tu bercakap lah, dia nak buat pengesahan lah. Encik Rajesh kan ada buat tempahan pada pukul 6 petang tadi. Rajesh pun jawab, yelah betul. Lepas tu operator tu tanya lagi, boleh saya tahu apa nama pemandu taksi yang jemput encik tadi? Rajesh pun jawab lah, nama dia Rohan Singh. Operator tu tanya lagi Rajesh, encik pasti ke nama pemandu taksi tu Rohan Singh? Rajesh pun cakap lah, ya saya pasti. Sebab tadi bila masuk taksi tu, saya baca dekat kad ID pemandu taksi yang tergantung dekat cermin pandang belakang tu. Saya tengok gambar sama macam muka pakcik tu dan nama dia Rohan Singh. Lepas tu operator tu macam terdiam sekejap, lebih kurang 4 ke 5 saat macam tu. Lepas tu barulah dia bercakap balik, encik, sebenarnya Rohan Singh yang patutnya datang jemput encik tadi dah terlibat dengan satu kemalangan jalan raya. Taksi yang dia pandu masa dalam perjalanan nak pergi jemput encik jam 6.45 petang, taksi yang dia pandu dah bertembung dengan sebuah lori dan Rohan Singh tu dah mati di tempat kejadian. Bila Rajesh dengar je operator tu cakap macam tu, tangan dia menggigil. Dia rasa takut. Dia cepat-cepat tamatkan panggilan tu. Masa tu baru dia terfikir, kenapa pakcik tu tak bagi dia bayar. Lepas tu dia teringat, dia tengok jam pakcik tu rosak, tunjuk pukul 6.45. Waktu yang sama pakcik tu terlibat dengan kemalangan pukul 6.45 petang. Dan pada masa tu jugalah Rajesh ni baru terperasan dekat tangan dia masih ada jam tangan dia. Sedangkan tadi dia dah bagi jam tangan tu dekat pakcik tu, pakcik taksi tu. Bila dia ternampak aja jam tangan dia masih ada di tangan dia, lagilah dia ni menggigil. Satu badan menggigil, berpeluh-peluh Rajesh ni. Masa tu kawan-kawan dia dah terperasan, pelik, Rajesh ni pelik. Jadi kawan-kawan dia tanyalah, engkau ni kenapa? Lepas tu Rajesh ni ceritalah apa yang dah jadi dekat dia. Sampai sekarang memang Rajesh tak boleh lupalah peristiwa tu. Setakat tu sajalah video saya pada kali ini. Saya harap anda semua terhibur. Jika anda suka dengan video ni, jangan lupa like, share dan komen video ni. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya yang seterusnya. Bagi anda yang nak berkongsi kisah seram, boleh hantar ke alamat email yang tertera dekat bawah. Janganlah takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta sekalian makhluk. Semoga kita bertemu lagi di video saya yang seterusnya. InsyaAllah. Assalamualaikum.